Okey. Hai semua. Hai semua. Selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Saya Syaz merupakan moderator anda pada malam ini. So, apa khabar Tuan Haji? Ya, baik, Alhamdulillah. Ya, Cik Syaz apa khabar? Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Saya moderator yang akan berada sepanjang webinar ini dijalankan. Okey, buat pengetahuan semua, ini merupakan webinar ICM series iaitu Islamic Capital Market. Okey, webinar series ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LiveChamp. Okey, terima kasih di atas kesudian anda semua para hadirin yang sudi hadir ke webinar kita pada malam ni. Dan webinar kita pada malam ni bertajuk memilih saham menggunakan teknik Renko dan Kagi dan serta juga 3 line break. Okey. Sebelum saya mulakan, saya akan membaca disclaimer dahulu. So, webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang cadangan untuk segala jual beli. Jadi pihak di atas segala jual beli selepas webinar ini habis ataupun semasa ya. Okey. Okey, mari kita mengenali kita punya speaker kita pada malam ni. Kita kenal dulu latar belakang beliau. Okey, nama beliau merupakan Haji Zainal Arifin bin Osman dan beliau juga merupakan Certified Technical Analyst and Certified Financial Technician dan juga dulu merupakan Senior Vice President untuk Inter-Pacific Securities Sdn Bhd. Okey, beliau mempunyai banyak pengalaman dalam bidang investing dan financial. So, sebelum kita ni saya nak tahu dulu kita punya participant semua dah sedia untuk kita start webinar kita pada hari ni. Okey, ramai yang dah bersedia. Okey, good. Ini yang semangat kita nak. Okey. Sebelum pula. Okey, saya akan pass kita punya webinar kita kepada Tuan Haji Zainal. Okay, Tuan Haji Zainal dah sedia? Okey, boleh insyaAllah. Alright. Sekejap ya, saya stop share. Okey. Okey, boleh saya mulakan? Boleh. Okey, alhamdulillah. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Okey, sebelum tu saya nak terima kasih kepada Cik Syaz dan LiveChamp. Sesi ini dibawa oleh Bursa Malaysia I dan diuruskan ataupun organised by the LiveChamp. Ya, Cik Syaz kita yang comel itu adalah kita punya moderator hari inilah. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan kongsi sedikit mengenai satu teknik ataupun teknik yang kata jarang orang pakai. Jarang orang pakai ya. Tetapi ianya sangat ampuh dan ianya sangat powerful, yang mana kalau tuan-tuan tak nak pakai yang lain pun, yang pakai yang ni pun cukup ya, cukup pakai ini. Kenapa? Dalam market ini kita nak cari apa ya, apa benda kita nak cari ya? Nak cari duit. Betul lah cari duit dah, tapi macam mana kita cari duit tu, ataupun macam mana nak cari market yang, maksudnya macam mana kita nak cari counter yang akan naik ya. Jadi yang pertama sekali kita nak cari apa dia? Kita nak cari trend. Okey. Kita nak cari trend. Okey, yang pertama. Yang kedua, kita nak cari reversal. Untuk apa cari reversal? Untuk kita nak beli ya, untuk reversal. Ataupun untuk kita nak jual, iaitu reversal untuk beli dan juga untuk jual. Tapi yang paling penting apa dia? Yang paling penting adalah trend. Yang kedua, kita cari apa? Biasa kita gunakan, iaitu support dan resistance. Ya, support resistance untuk apa? Untuk kita membeli dan untuk kita membuat decision untuk membeli dan menjual. Okey, baik. Tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada pada hari ini ya. Biasanya LiveChamp dia tak buat pakai Zoom. Jadi saya tak nampak orang saya tak nampak apa orang yang datang atau apa orang yang ada dalam ni. Tapi sekarang ni saya nampak hampir-hampir 400 orang ya, 365 orang. Jadi saya nak tanyalah kepada tuan-tuan dan puan-puan dah. Kan, cuba tulis dalam ruangan chat tuan-tuan dan puan dari mana? Ya, tolong tulis.
Dalam chat, tuan tulis di mana? Bangi. Yes, Encik Warahimi dia Bangi. Dia Ampang, Kelang. Oh, terima kasih. Terima kasih. Oh, laju sangat. So, saya tak terbaca sama dia. Oh, dia alhamdulillah. Nampaknya dari seluruh Malaysia ya, dari seluruh Malaysia. Oh, alhamdulillah. Miri pun ada, Gombak, KL, Puncak Jalil, Puchong, Kota Baru, Asaganu, okey, Penang. Oh, saya. Abu Dhabi pun ada. Alhamdulillah. Kulim. Ya. Hebat ya tuan-tuan dan puan. Tahniah, tahniah, tahniah. Tahniah kepada tuan-tuan semua yang ada pada hari ini. Iaitu mudah-mudahan ya tuan-tuan dan puan, ilmu yang saya sharekan sedikit ini mungkin tuan-tuan boleh gunakan untuk tuan-tuan trading. Yang paling penting kita buat duit. Dan apakah teknik yang kita gunakan sebenarnya tidak begitu penting sangat ya. Tapi yang paling penting kita boleh buat duit. Dan salah satu caranya saya gunakan ataupun saya akan share pada hari ini iaitu satu teknik yang boleh kita gunakan ya, dan ianya banyaknya percuma dan abundance ya. Dan saya juga pernah share ya, saya pernah share teknik ini masa sepatu setiap kali hari Ahad saya punya live session, setiap hari Ahad saya buat jam 10 malam pun saya dah sharekan juga ini teknik yang samalah. Hari ini saya akan sharekan teknik ini lebih panjang lagi, tetapi saya cuba simplifykan sikit lah, mudahkan sikit ya. Dan saya mungkin kita akan tunjukkan contoh-contoh dan sebagainya lah ya. Dan saya akan bagi tuan-tuan dan puan-puan peluang untuk bertanya ya, bagaimana nak gunakan ke ataupun sebagainya ya. Sebenarnya teknik ini jarang orang mengajar ya. Dan teknik ini sebenarnya agak, nak kata baru pun taklah baru sangat ya. Tapi jarang orang guna lah, pokoknya jarang orang guna ya. Okey, mungkin saya tak pasti kenapa orang tak guna ya, tetapi ianya sangat powerful. Baik, saya share saya punya screen dulu. Okey, alright, ini saya share. Okey, alright. Oh, teknik legend. Oh, boy. Teknik legend. Katanya, Cik Syaz ada recording ke tak recording? Oh, mana Cik Syaz ni? Okay, so asal dia tahu saya tak nampak dia sebab dia ada buat recording. Ada recording. Alhamdulillah. Okey, terima kasih, terima kasih. Okey. Baik. Okey, saya akan share recording. Dah nampak? Okey, nampak dah saya screen ya. Okey, kita pergi ke this kita punya screen. Okey. Okay. Macam mana kita nak memilih saham menggunakan teknik Renko, Kagi dan 3 line break ya. Ianya ada 3 ya, ada 3. Bukan satu je saya ucap hari ni, tuan-tuan dan puan-puan bertuah kena dapat apa? Bukan dapat satu, dapat 3 sekali ya, 3 sekali kan. Dan tiga-tiga ini ada persamaan dan ada perbezaan ya. Ada persamaan, ada perbezaan. Maksudnya kita boleh gunakan salah satu daripadanya lah. Tak perlu menggunakan tiga-tiga, nak gunakan tiga-tiga tak, gunakan satu saja cukup. Ya, jangan gunakan tiga-tiga. Cumanya apabila gunakan tiga-tiga ini, iaitu tuan-tuan ada pilihan. Ada pilihan maksudnya apa? Maksudnya kita boleh pilih nak gunakan yang mana satu ya. Terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan nak guna mana satu. Okey. Jadi kita pergi ke yang pertama, kita pergi ke okey, tak jalan pula ni. Alright. Okey, ini adalah dah dibaca. Okey, ini dah tuan-tuan tengok ya. Cuma saya dekat luar lebih handsome sedikit daripada dekat dalam gambar itulah kan. Dalam gambar tu handsome ya. Tapi luar lebih handsome lagi lah ya. Okey. Semua orang yang cuba saya tahulah. Okey. Gurau-gurau itu gurau-gurau tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan pun sama jugalah. Tuan-tuan yang perempuan semua cantik-cantik ya. Yang lelaki semua handsome dan ganteng-ganteng orang kata ya. Okey. Baik. Teknik yang pertama kita nak gunakan ataupun saya nak kongsi kepada tuan-tuan, yang pertama sekali adalah Kagi ya, Kagi. Ya, Kagi ni mendatang apa pula lah Kagi ni ya. Okey. Kagi. Okey. Sebelum kita saya nak sejarah dulu ya. Okey, tuan-tuan dan puan pada tahun 1980-an, tak silap saya pada 1982 begitu kot. Mungkin seorang nanti in the 90s atau 1980s ada lebih begitu ya. Ada satu buku ditulis oleh Steve Nissen ya. Steve Nissen kan. Siapa yang kenal kalau saya sebut Steve Nissen ni, ramai mungkin ada orang tak kenal ya. Ramai orang tak kenal, tetapi ramai juga orang kenal, ataupun tapi yang paling pasti ialah ramai orang menggunakan apa yang ditulis dalam buku tersebut ya. Iaitu, siapa boleh jawab apakah buku yang ditulis oleh Steve Nissen? Sila jawab tuan-tuan dalam ruang komen. Buku apa? Ya, betul ya. Buku apa? Candlestick ya, Candlestick. Candlestick ditulis oleh Steve Nissen ya. Buku yang pertama ditulis oleh Steve Nissen ialah Candlestick. Kemudian dia tulis lagi satu buku iaitu mengenai Beyond Candlestick ya, iaitu Kagi, Renko dan sebagainya ya. Saya ada buku ni dulu dah, saya dah baca dah buku dia semua sekali dan saya pun dah guna dan all of this lah. Okey.
Jadi dalam buku ini dia menggunakan kita panggil beyond candlestick ini, iaitu teknik-teknik itu Kagi, Renko dan juga three line break. Ya. Okay. Kalau tuan-tuan faham mengenai teknik yang digunakan di sebelah barat, agak ada juga persamaan-persamaan yang digunakan teknik di sebelah timur. Ya. Maksudnya Kagi, Renko, three line break, candlestick, lagi apa tu, Ichimoku, semua ni daripada Jepun. Ya, daripada Jepun. Dari Malaysia belum lagi. Dari Malaysia belum lagi. Mungkin dari Malaysia tak lama lagi mungkin adalah kita punya teknik sendiri ya. Yang ada teknik dari Jepun dan daripada bukan barat lah, daripada US, daripada Europe dan sebagainya ya. Cuma sekarang ini banyak juga teknik-teknik yang datang daripada India ya. India macam Rahul ya, apa nama lagi ya, Gopala. Ada lagi lah 2-3 teknik ya, 2-3 teknik yang daripada India ya. Cuma daripada Malaysia tidak ada teknik lagi. Mungkin ada teknik yang ada mungkin BBMA yang berasal daripada Malaysia lah. Yang itu saja dah belum begitu dipopularkan lagi ya. Tetapi BBMA banyak digunakan di forex ya. Dalam forex kerana ianya terlalu sangat cepat ya. Cuma jarang kita gunakan dalam equity, sebabnya equity ni agak slow sedikit lah. Okey, baik. Apa dia Kagi? Kagi ini adalah iaitu bermakna kunci ya, kunci. Di tata Kagi ini telah pun digunakan iaitu pada pasaran Jepun, mula diperdagangkan daripada tahun 1870-an ya, 1870-an. Jadi kalau tuan-tuan bermaksud dengan kata lain bahawa Kagi ini umurnya lebih muda ya, lebih muda daripada candlestick. Candlestick telah pun digunakan di dalam di Jepun ya, di waktu itu di Osaka. Siapa yang pernah mendengar saya punya sharing dengan candlestick, tuan-tuan akan tahu mengenai ini, dan juga tuan-tuan boleh dapatkan video tersebut ya, ada yang juga dibuat live cam, itu yang pernah saya kongsikan bersama mengenai dengan live cam juga, dan ada video rakaman dia di dalam YouTube lah. Baik. Jadi kalau candlestick ianya bermula pada tahun 1700 pada tahun abad ke-18, yang ini berlaku pada abad ke-19 iaitu pada 1870-an. Ia digunakan di Jepun, itu Kagi ya, kunci. Okey. Ini adalah rupa dia Kagi dia kan. Dia kalau kita tengok rupa dia macamlah rupa dia Kagi. Ini adalah Kagi FBM KLCI. Aplikasi Kagi, ini rupa dia. Baik. Cuma kalau tuan-tuan yang mana yang mahir, kalau tuan-tuan nampak dia punya ada cara, dia punya calculation di sini adalah slightly ataupun sedikit berbeza berbanding dengan yang original calculation ya. Tapi tak ada masalah ya, kita boleh gunakan juga ya. Tak ada masalah, kita boleh gunakan. Okey, ini adalah exam sikit saya. Okay. Baik. So soalan dia bagaimana nak kita gunakan Kagi. Baik. Yang pertama, kunci, kalau kepala dia betul L ya, dia betul L, dia beri carta kunci dari Jepun. Dan ianya ada tebal, ada nipis ya. Tebal, ada nipis ya. Thick and thin ya. Tebal dan nipis. Okey. Nama lain disebut carta julat ya, carta julat atau price range, carta cangkuk atau hook chart, ataupun kita delta chart ataupun string chart. Ini nama-nama yang digunakan mengenai Kagi lah. Okey. Ianya digunakan untuk mengesan pergerakan harga dan untuk membuat keputusan untuk beli jual. Ya. Dan Kagi ini hanya mencatatkan harga sahaja dan mengabaikan masa. Jadi Kagi ini dia catatkan hanya harga saja. Volume tak ada, time pun tak ada ya. Maksud time ni macam mana ya? Contoh ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita tengok dari segi carta biasalah, carta candlestick ke, line chart ke, bar chart ke apa ke semua, yang menegak itu kan, menegak itu adalah yang tinggi, menegak itu ada harga, yang mendatar itu adalah masa ya. Tetapi Kagi ianya tidak ada masa. Bermaksud setiap satu bar itu tidak semestinya merepresent satu masa. Ia mungkin 2 atau 3 masa. Okey, kita tengok dulu. Jangan risau. Kalau tak faham tak apa, jangan risau. Okey. Dan kebiasaannya ianya menggunakan harga tutup ataupun closing price ya, closing price. Satu. Yang kedua, iaitu pembalikan atau reversal.
Reversal ini ditentukan terlebih dahulu. Maksudnya contohnya katakan kita nak 3 reversal ataupun 3 reversal ataupun 4 reversal atau 5 reversal. Dan juga ianya boleh gunakan peratusan ataupun percentage. Maksudnya instead of 3 point ataupun 3 bit atau 5 bit, kita juga boleh gunakan percentage. Contohnya apa? 3%, 5% atau 10%, bergantung kepada situasi lah. Dan sekarang ni lebih canggih lagi ya tuan-tuan dan puan-puan, mana kita boleh calculate menggunakan komputer, kita boleh calculate what is the best percentage atau what is the best reversal yang untuk kita gunakan. Okay. Baik. Yang pertama, okey. Line yang pertama sekali, ini penting ya tuan-tuan. Line pertama iaitu harga dia sama atau lebih tinggi daripada titik pembalikan reversal. Okey, sekiranya contohnya di sini ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau tuan nampak ke tak nampak ni, okey. Oh, tak nampak saya punya ni ya. Maknanya today's price itu iaitu ianya adalah dia bermula daripada base price kan. Base price maknanya kita titik yang pertama, merumuskan titik yang pertama. Kemudian dia akan naik atau turun ya. Kalau dia naik maknanya dia akan jadi today's price. Bila today's price itu jadi ianya akan naik dan kalau naik ianya akan jadi tebal ya. Dia akan jadi tebal. Maknanya dia tebal. Maknanya ataupun kita panggil tick lah, tick line. Dan kalau tengok yang sebelah kanan pula, sebelah kanan tuan-tuan dan puan-puan itu iaitu baseline dia di atas, kalau dia turun dia akan jadi thin line ya, thin line. Maknanya maksudnya line yang tipis ya, garis yang tipis ya, garis yang tipis. Okey. Dan sekiranya harga bergerak ke arah yang sama, ya maksudnya contohnya masuk bergerak yang sama tu maksudnya naik. Kalau kata dia naik macam sebelah kiri tu dia tulis prior close kan, prior close dan dia new low. New low maknanya dia masih lagi thin ya, masih lagi counter yang garis nipis. Tapi kalau yang sebelah kanan tu kalau kata dia naik, mana kita sambung lagi. Kita sambung lagi ke atas. Sambung lagi ke atas, itu kita panggil yang line ya. Yin line, kalau yang turun kita panggil yin, dan yang kanan ini kita panggil yang ya. Yin and yang. Biasanya yin and yang ni kita jumpa dalam dalam China ya, China dan Jepun juga menggunakan yin and yang lah. Okey. Dan apabila ianya berubah ya, berubah tu maksudnya apa? Maksudnya katakan market naik, market tiba-tiba dia turun. Dia turun kita panggil inflection line kan, atau dia kita lukis sebelah satu line yang garis lurus mendatar dan ianya reverse lah, maknanya reverse ataupun dia reflect ataupun dia berputar arah ya. Okey. Dan apabila dia reverse itu ianya boleh jadi thin ataupun boleh jadi tebal ataupun nipis kan. Sekejap lagi tunjuk macam rupa ya. Kita tuan boleh tunjuk ya. So kita kena faham dulu apa benda dia. Dan lepas tu baru kita nak tahu macam nak pakai ya. Okey. Kalau arah yang sama dia mesti kita terus tulis sebutkan tadi ya, tapi kalau kata arah yang berubah dia akan ni. Contohnya macam nilah. Kan mula-mula daripada 135 dia turun sampai 128. Kan lepas tu naik balik. Dia naik balik kan sampai ke 133. Kemudian dia turun balik sampai ke Y ni ya, X dan Y ni ya. Dia masih lagi itu dia turun. Dan masih lagi thin line ya, masih lagi thin line ya. Belum lagi masih lagi kata dia punya line itu line tipis ya. Okey. Tetapi apabila ianya bergerak melebihi daripada previous high, ianya menjadi thick line. Jadi thick line. Dan break tu dia orang Jepun panggil shoulder ya, panggil shoulder, dan atas tu dia panggil waist ya. Atas tu dipanggil waist dan waist and shoulder ya. Okey, baik. Kalau tuan perhatikan ya, maksudnya apa ya? Maksudnya kaki ini gunanya adalah untuk breakout. Bila dia breakout saja, dia terus tunjuk thick line. Itu gunanya. Ngaji tuan-tuan dan puan ya. Itu kaki ini kita gunakan untuk breakout ya. Yang ni. Nama dia breakout, dia akan tunjuk jadi thick line. Thick line tu maksudnya ialah breakout of the previous high. Okey. Kalau thin line maksudnya ianya adalah breakdown ya. Breakdown maksudnya dia breakdown daripada previous low lah, itu maksud dia, atau price fall below dia support level. Jadi kaki ini sebenarnya kita gunakan untuk support dan resistance. Okey. Okey, ini contohlah macam cara kalau tuan-tuan nak melukis ataupun nak buat carta dia ya. Kalau tuan faham sebenarnya, kalau tuan lukis tuan-tuan akan lebih cepat faham ya. Dan kalau tuan-tuan ambil MSTA exam yang mana yang sekarang ini saya pun ada buka kelas, saya juga mengajar untuk MSTA exam ya, untuk orang ambil MSTA. Yang ni dia orang kena lukis lah, kena belajar lah ni semua dia kena lukis lah. Okey, yang ni kita nak tengok ini pula ya. Okey. Ini adalah teknik dia ya. Okey.
Masuk yang sini ya. Okey, kita patah belakang balik. Okey, yang ini data-data ini, okey, kalau kita lukis dia, ianya akan jadi seperti ini. Macam mana kita nak baca ya? Jadi kita nak baca, dia akan jadi seperti ini. Nak baca kita tengok. Kita continue lagi. Okey, ini data dia. Maksudnya kalau kita yang tadi ini, maksudnya satu data, doktor ini. Tapi kalau data ni, kalau kita nak check, kita lukislah macam rupa dia. Dia rupa dia macam mana naik semua sebagainya ya. Okey, baik. Kemudian dia nak beli kat mana? Kita beli di yang jual di Jing ya. Saya nak kena cepat sikit, banyak dan saya tak sempat panjang cerita ya. Okey. Dia kita panggil waist dan shoulder ya. Waist dan shoulder. Apabila kita beli, iaitu apabila ianya macam ni. Bermaksud ianya higher waist ya. Higher waist, higher shoulder. Itu kita beli. Jual apabila ia lower waist, lower shoulder ya, ataupun falling shoulder and falling waist ya. Okey. Macam ni. Okay, kita beli mana? Bermakna apabila dia naik, kita beli. Dia naik macam inilah. Dia naik, that is what we call a falling, rising waist, rising shoulder. Kalau kita terbalik dia ada way round lah ya. Dia ada way round, maknanya dia menurun. Okey. Ataupun yang ini adalah multi level break. Yang ini adalah sama juga. Okey. Tunjuk macam ni ya. Yang ini kita panggil multi level break. Contohnya macam bila dia turun ini, dia turun 1, 2, 3. Ini dia panggil multi level break. Bila jatuh macam ni, maknanya kita kena jual ya. Remember ya tuan-tuan ya, yang pertama saya sebut tadi ya. Kita beli apabila ianya jadi tebal ya. Kalau dulu kita pakai tebal dan nipis, dulu tak ada color ya, dulu tak ada komputer tuan ya. Komputer tak ada, jadi dia tak color. Jadi sekarang ni kita boleh buat dia jadi color. Jadi senang kita nak tengok ya, color merah, color hijau ya. Tapi sebenarnya dia adalah thin dan thick ya, ataupun nipis dan tebal. Jadi kita beli apabila ianya jadi hijau. Jadi macam dia merah ni jadi hijau, that is kita beli. Dan apabila kita jual apabila dia hijau jadi merah, itu kita jual ya. Sama juga kita di sini daripada merah jadi hijau, itu kita beli. Hijau jadi merah, itu kita jual. Dan ianya sebenarnya kalau kita tengok betul-betul, iaitu ianya menunjukkan bahawa ianya kalau beli itu maksudnya dia breakout, ya, breakout previous high. Kalau jual ianya sebenarnya ialah breakdown from previous low kan. Jadi support and resistance, breakout from resistance, sama je tuan-tuan dan puan ya. Tetapi yang ini lebih jelas, lebih mudah untuk tuan-tuan lihat berbanding dengan carta-carta lain. Kan? Jadi kalau tuan-tuan biasa menggunakan support dan resistance, yang ini adalah lebih mudah digunakan berbanding dengan carta, kata contohnya carta line chart ke, bar chart ke, ataupun candlestick ya. Ini lebih mudah digunakan kalau tuan-tuan biasa menggunakan support dan resistance ya. Okey. Dan yang ini adalah lebih panjang sikit ataupun lebih apa kita panggil lebih advance sikit, maksudnya macam mana kita dapat analisa sama ada yang itu lebih panjang ke ataupun yin itu lebih panjang ke. Ada analisa dia ya, ada analisa dia. Dia lebih kurang macam candlestick juga ada ya. Maknanya kepala badan dipanjang ke, badan dipendek ke, ekor panjang ke, ekor pendek. Dia lebih kurang saja. Lebih kurang macam candlestick punya interpretation, iaitu kepala dia yin tu dan yang tu ya, yin and yang tu. Jadi kalau kita lebih panjang tu bermaksud ianya adalah lebih kuat dan sebagainya. Baik. Ada juga teknik yang lain, maknanya sekarang ni kalau kita mengatakan macam juga candlestick juga ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan biasa candlestick, tuan-tuan akan biasa macam ni. Maksudnya begini. Apabila dia naik, dia turun, dia naik balik, masih lagi thin line ya tuan-tuan. Maksudnya dia belum crossover ataupun belum lagi breakout ya, belum lagi breakout. Dan saya tengok carta yang A ya, kita yang A itu dulu, A dulu. Dan apabila dia turun tak sampai center line. Turun tak sampai center line, dia reverse balik. Yang itu menunjukkan ianya strong strong ataupun ianya akan naik. Jadi kita tak perlu tunggu sampai dia jadi tick untuk kita membeli ya. Maknanya kalau dia reverse saja dah kita dah boleh beli dah. Jadi ia bermaksud ini adalah lebih cepat ya. Lebih cepat signal dia. Okey. Kalau bahagian B ni pula iaitu jual. Maksud kalau kita turun, dia naik balik tetapi naik tak sampai setengah. Ya, tak sampai separuh ya. Sama juga macam candlestick ya. Candlestick kalau tuan-tuan menggunakan teknik, kalau kata yang sebelah A itu mungkin teknik teknik piercing ya. Piercing lah. Kalau piercing tu dia mesti lebih dari setengah ya kalau piercing. Kalau kurang dari setengah tu maknanya dia tak cukup kuat. Kalau kata macam B ni mungkin macam dark cloud ya. Maknanya kalau kita turun lebih dari setengah bermaksud ianya adalah weak. Itu lebih kurang lah tuan-tuan dan perempuan ya. Okey.
Dan ini adalah beberapa variasi, iaitu tingkap kembar double window lah. Lepas tu dia juga ada trend line ya tuan-tuan dan puan. Kita boleh draw trend line juga. Trend line, down trend line, up trend line pun boleh juga untuk menggunakan kaki ya. Dan juga ada juga tweezer ya, tweezer bottom, tweezer top ya. Saya tak nak go for lebih mendalam lah ni. Ini tuan-tuan nak mendalam, tuan-tuan kena masuk kelas ke sebagainya untuk mendalam menggunakan ini ya. Tetapi yang ini apa yang saya ajar pun sudah cukup ya. Yang paling penting iaitu yang main kegunaan dia yang utama sebenarnya adalah support dan resistance ya. Okey. Okey. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan take note, okey. Ini adalah satu daripada dia punya trademark of Kagi lah. Dan ini sangat ampuh tuan-tuan ya. Kalau biasanya berlaku seperti ini memang akan reverse ya. Iaitu the three Buddha pattern ya. Three Buddha pattern. Kalau kata tuan-tuan pernah dengar three Buddha pattern, sebenarnya dia menunjuk kepada Kagi ya. Three Buddha pattern ini lebih kurang kalau macam biasa kita kalau tuan-tuan belajar mengenai candle chart pattern, iaitu apa yang kita panggil head and shoulder. Ya. Kalau kata reverse three Buddha itu bermaksud ianya adalah inverse head and shoulder ya. Dan biasanya apabila berlaku yang three Buddha ini memang ianya akan reverse lah. Kan? Yang biasalah Tri Buddha ni. Okey, ini adalah beberapa variasi of the Tri Buddha. Dan kita biasanya bila berlaku Tri Buddha dia akan turun. Tetapi remember, ingat bahawa asasnya adalah tetap iaitu support dan resistance. Okey. Kemudian yang ini adalah satu lagi ya, ini adalah kepercayaan orang Jepun dan sebagainya, iaitu mereka mengatakan bahawa ya dia ataupun kita panggil waist and waist and shoulder ni, itu shoulder and waist ni ya, shoulder ini dia akan maksimum dia akan pergi 9. Selepas 9 dia akan turun. Turun pun sama juga. Dia akan paling tinggi paling teruk, paling teruk dia turun 9. Lebih atas 9 dia akan naik balik. Itu tapi saya tak buat kajian, saya belum lagi membuat kajian sama ada betul atau tidak betul teori ini, iaitu 9 higher shoulder and 9 lower waist ni saya belum buat lagi kajian mengenai inilah. Tetapi yang lain-lain tu memang saya dah biasa buat. Contohnya macam yin and yang, macam this Tri Buddha tu memang biasalah, very common kan. Dan ini saya belum buat lagi. InsyaAllah ada masa saya akan buat ni. Okey. Itu adalah dari segi apa yang kita panggil Kagi ya, on Kagi. Okey. Baik, the next one, Renko pula. Okey. Renko ni lebih kurang sama juga macam Kagi juga ya. Dia punya cara dia macam Kagi juga. Bermaksud dia tak ada masa dan sebagainya ya. Okey, tengok Renko. Renko ni dia lebih kepada, kalau tadi Kagi tadi adalah support dan resistance. Renko lebih kepada trend ya, trend. Maksudnya kita untuk mengkaji trend. Trend itu tengah menaik ke tengah menurun ya. Itu kita gunakan Renko. Okey, baik. Contoh ya, tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Ianya juga disebut sebagai neri ataupun training ataupun zigzag ya, training, neri ataupun zigzag kan. Dan reversal dia juga ditentukan. Maksudnya apa? Maksudnya kita tentukan. Okey, kalau 3 baru kita reverse, atau 5 atau baru kita reverse contohnya kan. Dia bukan satu taklah ya. Biasa kita gunakan 3 atau 5 atau sebagainya ya. Dan setiap satu kotak tu represent of a certain amount lah. Contohnya mungkin satu kotak tu mungkin 10 atau mungkin 5 atau mungkin 3 terpulang kepada kita ya. Kita boleh gunakan. Dan dia sekarang ni mestinya kalau kita dengan komputer dia dah siap-siap kira siap-siap ya. Tapi kita boleh gunakan, kita boleh tukar je, tak ada masalah ya. Okey. Dan setiap blok tu dia panggil batu bata lah. Batu bata orang mengatakan bahawa juga mungkin kita panggil Renko ini mungkin berasal dari Renga ataupun yang merupakan kata Jepun untuk batu bata. Nah, itu dengan bunyilah. Jadi kalau kita katakan tuan pakai apa buat analisa? Saya pakai batu bata je buat analisanya kan. Nanti orang yang dengar terkejut, batu bata? Dan rupanya dia pakaikan iaitu digunakan iaitu Renko. Baik tuan. Renko juga ialah menggunakan harga tutup closing price ya. Okey. Dan maknanya kita lukis Renko ini apabila ianya melebihi jumlah ya. Maksudnya kalau kata kita set kata satu blok itu ataupun satu batu bata itu 5, lebih daripada 5 baru kita lukis yang baru. Kalau tidak kita lukis. Contohnya katakan dia naik. Hari ini naik 3 je. Kita set 5 ya. Naik 3 balik tak boleh lukis apa-apa. Naik 4 tak lukis apa-apa. Lebih daripada 5 baru kita lukislah. Okey. Hitam putih naik, hitam turun ya. Tetapi itu kalau dululah kita pakai hitam dan putih. Tapi sekarang ni pakai komputer kita gunakanlah hijau merah ke, nak gunakan color magenta ke, kalau apa pun tak ada masalah tuan-tuan ya. Terpulang kepada tuan-tuan nak gunakan. Sebab apa? Sebab yang paling penting tuan-tuan faham yang ini naik, yang ini turun. Okey. Jangan gunakan color-color yang berbeza-beza, payah sikit perut kan. Susah kita nak faham pula ya. Alright.
Yang pertama kita nak pilih dia range harga ya, julat harga maksudnya kita range, kata contohnya antara satu batu tu mungkin 10 sen contohlah kan. Jadi atau 5 sen contohnya kan. Itu kita letak ketinggalan, maknanya contohnya 5 mata ataupun 5 bit ataupun 4 bit sebagainya lah. Okey. Dan banding harga dengan asas, kita bergerak lebih tinggi dengan jumlah okey, kemudian kita ini cara dilukis lah. Okey. Tengok ni lebih faham sikit, mudah sikit faham. Okey. Yang pertama sini ya, tengok sebelah kiri tuan-tuan yang puan ya. Mana kita mula daripada 100 ni lah. Ini kita gunakan 5 ya, tuan-tuan 5 ya, 5. Jadi 5 kita draw, dari draw 1 kita draw 5. Okey, lepas kita draw 5 ni, kemudian katakan dia naik lah, dia naik ke 7 je. Dia tak draw ya. Dia tak draw, sebab apa tak cukup 5. Sampai 10 baru kita draw ya. Sampai 10 baru kita draw lagi 2. Begitu. Maksudnya setiap satu ni adalah 5 mata. 5 atau 5 bit lah. Setiap satu ni adalah 5 bit, 5 bit begitu. Kalau turun pula macam tu juga. Sama juga, dia turun dari kata contohnya 100 turun ke 95. Lepas tu next day dia turun 92 je. Kita draw tak? Jawapannya tidak, kita tak draw ya. Tetapi kalau kita turun sampai 90 baru kita draw ya, baru kita draw lah. Jadi kita turun lagi sampai 85 baru kita draw lagi satu lah. Maksudnya dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni, kita panggil batu bata. Okey. Jadi kita bandingkan harga hari ini dengan harga yang tinggi. Kalau kita lebih tinggi, kita akan draw lah. Kalau tidak, kita akan draw. Jadi kita, ini new break. Alright. Ini pun interesting ya tuan-tuan. Kita cepatkan sikit sebab saya nak tunjukkan dia punya cara ya. Cepatkan sikit yang ini. Okey, ini adalah dia punya okey, macam ni. Ini ya. Ini sama je tuan-tuan, sama je. Cuma yang ini saya letak sebelah-sebelah lah. Okey, kalau tuan-tuan gunakan this carta ini dan tuan-tuan draw lah, tuan-tuan draw kan, tuan-tuan draw dari sini. Inilah rupa dia. Rupa dia yang pertama, dia bermula daripada sini, daripada 135 dia turun sampai bawah, kemudian dia naik balik, dia naik, dia turun, naik, beginilah. Ini rupa dia lah. Okey. Baik. Asas dia apa? Okey. Yang paling penting bukan kita nak draw ni semua ni kan, tuan-tuan dan puan-puan ya. Tetapi kalau tuan-tuan tak faham draw dia macam mana tuan-tuan nak gunakan. Itu sebab saya tunjukkan cara untuk draw. Jadi tuan-tuan faham apakah maksud dia, bagaimana kita nak buat ya. Dan selepas itu, iaitu apabila kita, apakah asas atau macam mana nak kita gunakan nak membeli dan nak menjual. Okey. Beli apabila bata putih keluar, jual apabila bata hitam keluar ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya beli apabila market reverse ya. Reverse ataupun harga reverse daripada downtrend ke uptrend. Itu saja benarnya. Reverse downtrend ke uptrend kita beli. Bila reverse dari uptrend downtrend kita jual. Itu saja. Mudah saja tuan-tuan ya. Sangat simple, sangat simple. Okey, begini. Kan? Maknanya kalau kita naik kan, kita turun jual ya. Naik balik reverse ni kan, keluar aje dia turun, keluar aje batu putih ni, kita beli. Dan kita beli sampai dia keluar batu merah kan, batu merah pula. Batu hitam dia keluar ni kita jual kan, ataupun keluar balik putih kita beli dan ini kita jual. Okey. Di sini ya, kalau kita tengok ya, antara S3 S4 ni bermaksud market tengah sideways ya tuan-tuan ni, market tengah sideways. Kita boleh pakai lah kalau macam tu kan. Sebenarnya tidak tuan-tuan dan puan ya. Sama juga dengan benda lain ya. Kalau tuan gunakan, contohnya tuan gunakan moving average. Kalau moving average kita gunakan masa sideways macam mana? Sama juga tuan-tuan ya. Kalau sideways sama juga, dia akan banyak kita panggil false signal ya. Tetapi rata-rata biasanya ianya akan memberi signal yang lebih tepat, iaitu ia menunjukkan the trend ya. Berbeza dengan moving average. Moving average biasanya digunakan the average of certain price ya. Mana dia end price lah, kita bagi end price, mungkin N5 ataupun 5 days moving average ataupun 10 days moving average ya. Tetapi ini menggunakan slightly cara yang berbeza, iaitu dia block the price. Satu price tu ataupun satu bata itu adalah satu blok. Sebenarnya setiap satu blok tu adalah 5 sen contohnya, ataupun 10 sen contohnya kan. Jadi dia kalau kita bergerak lebih daripada itu baru kita draw bata. Jadi maksudnya inilah supaya memudahkan untuk kita melihat, iaitu trend of the market. Jadi remember, tadi kaki adalah untuk kita tengok support dan resistance. Renko kita gunakan untuk melihat iaitu trend ya. Itu yang saya sebut tadi ya, itu trend dan juga support dan resistance. Okey. Jadi lepas ini tuan-tuan bolehlah gunakan pula ya, boleh gunakan teknik-teknik ini ya, teknik-teknik ini yang kata untuk lihat trend ya. Biasanya kita gunakan tengok trend ini, kita gunakan moving average untuk tengok trend ya, uptrend ke downtrend, ataupun kita draw trend line.
ataupun kita gunakan RSI untuk tengok trend ya, mana trend tu uptrend ke atau downtrend. Kan, tapi sekarang ni tuan-tuan ada lagi satu ekstra, iaitu menggunakan Renko untuk melihat trend. Nanti orang kata kan, bang pakai apa lah? Tengok trend lah. Oh, saya pakai batu bata. Orang terkejut. Batu bata. Ini dia ya. Okey. Ini contoh ya. Ini contoh lagi satu, iaitu ini lama punya lah, tapi gold, iaitu yang mana ianya akan seperti ini ya, maknanya kalau dia naik dan kalau dia turun dia akan menunjukkan penurunan lah seperti ini ya. Dan tuan-tuan boleh tengok ya, boleh test ya. Benda-benda ini semua kan hampir semua chart ya, chart yang diberi oleh broker tuan-tuan dan puan-puan semua ada benda-benda ini semua ya. Dan ianya banyak percuma lah, ataupun dalam trading view pun ada juga, semua benda ni ada ya. Okey, tengok ya. Ini adalah FBM KSCI tuan-tuan dan puan-puan ya. FBM KSCI ni yang saya buat, kita tengok di sini ya. Daripada Disember lagi ya. Walaupun sebenarnya saya sebutkan tadi ya, ianya tidak ada masa ya, ataupun dia tidak ada time ya. Dalam Renko, dalam Kagi, dia tidak ada time, tidak ada volume ya. Tetapi yang sini time ini maksudnya benda tu bila ianya berlaku ya, bukannya time ya. Maksudnya bukannya ini satu-satu ni setiap hari, tak, bukan. Ianya adalah cuma ianya kita panggil iaitu bila ianya berlaku. Contohnya di sini, market telah pun menunjukkan uptrend daripada Disember 2020 ya, sampailah kepada bulan bila ni ya, ni 14 Disember, bagi daily ya, 14 Disember dia sampai bukan 14 Disember, kemudian dia turun sampai 2021, kemudian dia naik bermula bulan Januari, mungkin sampai Januari dia tunjuk naik dan sebagainya ya. Dia tengah naik dan turun. Jadi tuan-tuan boleh nampak dengan clear, dengan jelas ya. Jelas dia tunjuk bahawa market tengah naik ke ataupun tengah turun ya. Itu uptrend ke ataupun downtrend ya. Of course memang adalah, dan pastinya memang ada, mungkin macam contoh di sini lah, false signal ya. Tapi tak ada masalah ya. Kalau tuan-tuan follow ataupun tuan-tuan menggunakan stop loss, tak ada masalah. Kan? Kalau kita turun dia stop loss kan, tetapi asas dia adalah keluar saja break merah bermakna kita kena jual. Keluar saja break hijau kita beli ya. Senang saja tuan-tuan ya nak gunakan ni. Jadi nampak visualize lebih mudah lagi. Okay, itu cara tak kita nak menggunakan, iaitu Renko. Okay, alright. Next one. Okay, next one ya. Okay. Let's see sekejap ya. Okay, saya tengok saya boleh share. Okey, kita habiskan ni, lepas ni saya tunjukkan contoh-contoh ya, contoh-contoh lepas ni kita belajar dulu semua, lepas ni kita contoh. Okey. 3 line break pula. Okey, 3 line break. Okey, 3 line break ini next one. Okey. Okey. Kalau tuan-tuan pernah belajar mengenai technical analysis, ataupun kalau tuan-tuan ambil apa kita panggil lah, ambil MSTA kan, MSTA ke, tuan-tuan akan belajar satu carta yang digunakan, yang dinamakan iaitu point and figure ya. Point and figure ni ialah antara salah satu daripada carta yang tertua lah, antara carta tertua yang pernah digunakan ataupun dibuatlah. Dia cerita dia panjang sikit lah nak cerita ya. Point and figure ni ya. Point and figure ni, ini juga yang saya gunakan ya pada tahun 1984 dulu, apabila saya mula berkecimpung di dalam technical analysis. Saya menggunakan banyak point and figure lah kan. Jadi kita masa tu tak ada komputer tuan-tuan dan puan ya. Jadi kita gunakan apa? Kita lukis dengan tangan. Dan kita dengan tangan lah, kita tulis dengan tangan point and figure lah. Nah, tapi itu point and figure. Mungkin masa lain kalau ada masa, mungkin saya akan sharekan macam mana nak gunakan point and figure lah. Tetapi walaupun tanpa point and figure, tuan-tuan boleh belajar mengenai 3 line break. Ia aja lebih kurang macam point and figure ya. Dan pada saya lah daripada point and figure dengan 3 line break ini, saya lebih suka kepada 3 line break. Kenapa? Kerana ianya lebih accurate dan lebih menyerlah, maksudnya lebih mudah untuk kita study atau kita baca carta itu dengan this 3 line break berbanding dengan point and figure ya. Okey. Dan pembalikan dia atau reversal dia, kalau tadi
Renko dan Kagi kita dah tetapkan. Oh 5 ke ataupun 10 ke. Setiap kali 10. Kalau 10 pun kita reverse. Tak 10 kita tak reverse. Contoh ya. Tetapi 3 line break ianya tidak ditentukan oleh harga. Maknanya perbaikan itu ditentukan oleh harga. Maknanya kalau harga naik dia tentukan oleh harga. Bukannya dia tak fix lah, tak fix, tak macam di Serenko dan juga Kagi ya. Okey. Kalau point and figure ditentukan ya, tuan-tuan dan puan-puan ya, point and figure ya. Okey. Dan ianya kelihatan seperti rangkaian ataupun blok hitam dan putih dengan ketinggian berbeza dan setiap blok kita panggil line ya, ini kita panggil line. Okey. Ia juga ada satu yang very significant on this apa yang dipanggil 3 line break ni. Sebenarnya bukan nama dia adalah 3 line break ya, tetapi sekarang ini dengan kecanggihan teknologi dan sebagainya ada juga orang menggunakan 2 line break, 4 line break, 5 line break dan sebagainya lah. Tetapi dia punya asal dia adalah 3 line break. Okey, kita belajar yang asas dululah ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey. Ia juga menggunakan harga tutup ya. Ia juga menggunakan harga tutup. Dan tidak seperti candlestick ya. Candlestick akan menggunakan open, high, low, close ya. Okey. Dia je sama juga, putih naik, hitam turun ya. Putih naik, hitam turun ya. Okey. Dan harga nama lain disebut masuklah dia kata harga baru 3 step lah, harga 3 line break baru lah melepasi 3 garis lah, ataupun 3 line lah, ataupun bar 3 step lah, harga baru lah, macam-macam lah nama dia, macam-macam nama dia. Tapi ianya merujuk kepada benda yang sama ya. Baik tuan. Okey. Kenapa dia bagi triangle line break ya? Sebab iaitu dia ada 3 line berturut-turut sama ada hitam atau putih yang mengesahkan arah aliran ya. Okey, dan harga mesti reverse ya, mesti reverse 3 line baru ianya reverse ya. Macam mana pula lah tu ya? Sekejap ya tuan-tuan ya. Kita tengok. Begini. Okey. Apabila harga bermula di sini ya, harga naik 1, 2, 3 ya. Dan ianya akan reverse ataupun kita draw yang hitam ni apabila ianya pecah 3 line. 1, 2, 3 ya. Bermaksud harga turun ya daripada atas ini, dari sini sampai ke sini ya, dari bawah sini. Maknanya dia mesti lebih bawah dari sini baru kita draw line break. Okey. Jadi maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya kita gunakan 3 line break ini untuk reversal. Ya, untuk reversal ya. Maknanya dia menunjukkan reversal. Jadi itu dengan 3 line break. Mana 3 line break ni kita tunjukkan mana yes, market dah reverse ya. Mana market dah naik, dia keluar je merah, maksud memang market reverse ya. Market dah reverse. Sama juga kalau macam sebelah kanan ini, iaitu dia turun dan dia naik balik. Dia makan 1, 2, 3 ya. Bermakna dia makan 3 candle sekali. Kan 3 line sekali, dia bagi 3 line, tak bagi 3 candle, dia bagi 3 line. 3 line ini sekali, iaitu baru kita draw yang putih ataupun kita panggil white turn around line. Ya, bermaksud ianya adalah reversal ya. Jadi yang pertama tadi kita belajar untuk kita gunakan untuk support dan resistance. Yang kedua kita belajar untuk apa? Untuk trend. Yang ketiga kita gunakan untuk iaitu reversal. Itu sebab saya gabungkan tuan-tuan dan puan-puan ya. Saya gabungkan 3 benda ini di dalam satu sesi saja. Kenapa? Ia digunakan untuk benda-benda yang berbeza ya. Okey, baik. Kita tengok lagi. Okey. Ini cara nak bina. Cara nak bina dia. Dan kalau kita banner dia akan saya dah padam ni sebab tak penting sangatlah cara nak bina ya. Sebab sekarang tu komputer. Baik, kita tengok ni. Maknanya today's price, base price macam ni, dia naik ke atas. Okey. Meletup kepala. Cik Ahmad Taufik. Tak. Jangan risau. Senang je ni. Simple. Mudah. Okey. Kita tengok simple, kita mudah sikit ya. Alright. Okey, so ini adalah cara kita nak lukis. Tak apalah macam ni. Alright. Okey. Okey, sorry. Belakang pula kiri. Alright. Okey. Jadi kalau kata sekarang ni kita draw dia naik ya, dia naik tuan-tuan dan puan ya. Contoh dia draw kan. Tapi besok dia pula naik lagi kan. Dia naik lagi tu, kita draw line sebelah dia pula. Naik lagi ya. Dan 3 line break juga sebenarnya dia tak ada time ya tuan-tuan dan puan ya. Dia tak ada time. So tak ada time maksudnya apa ya? Contoh katakan kan harga naik sampai sinilah. Contoh tuan-tuan ya, harga naik. Kemudian dia turun. Tapi dia tak turun bawah lagi ya, dia turun sikit saja contohnya kan. Jadi kita tak draw apa-apa. Dia naik baru kita draw. Begitu. Itu sebabnya yang 3 yang kita belajar hari ini yang saya kongsi pada hari ini semua tak ada time.
Ya, time dia tak ada. There is time dia take into consideration of drawing the chart. Time tak dia ambil into consideration. Jadi maknanya dia tak ada time. Maksud bukannya kata yang ni hari Isnin, yang ni hari Selasa, tak ya, gitu. Okey. Turun pun sama juga, iaitu black ataupun white dan kena new low. Kalau kata maksudnya gini. Kita akan lukis apabila ianya membuat new high kalau untuk naik, dan kita akan lukis apabila ianya membuat new low kalau ianya turun. Jadi kalau kata dia buat bukan a new low ataupun new high, mana kita tak lukis. Okey. So mudah saja tuan-tuan ya. Alright, okey, yang ini macam ni ya. Jadi. Kan. Tetapi ini adalah kini kita remember ya, kita adalah 3 line break. Ini berapa line? Ini adalah 2 line break tuan-tuan ya. 2 line break. Maknanya dia naik, dia turun dari sini, dia turun, dia cross 1 dan cross 2. Ini kita panggil 2 line break. Ya, gini. Sama je, ini untuk contoh ya, Contoh je digunakan 2 line break, jadi mudah untuk tuan faham, untuk tengok itu. Kan? Yang sebelah sini ni prior high. Maksudnya kita ni dia create a new high. New high, a new high dan a new high. Yang ini new low pula. New low dan new low. Kan? Yang ini reversal ya. Ini reversal, atas ni reversal. Yang ini reversal untuk a new high. Yang bawah ni reversal untuk new low. Ianya juga tuan-tuan dan puan-puan boleh juga digunakan untuk support dan resistance ya. Boleh juga digunakan support resistance. Maknanya dia breakout ni bermaksud ianya break the resistance. Kalau ke bawah ni breakdown ini ianya break the support. Pun boleh juga digunakan, iaitu 3 line break ini kita gunakan untuk support dan resistance ya. Okey. Ini cara banner, iaitu maknanya new higher high, new high. Dan yang ini adalah new low pula, apa tu? Maksudnya reverse, dia reverse ya. Okey, sekejap tuan-tuan ya, sekejap. Okey, banyak saya cakap tuan-tuan. Okey. Alright, okey. Baik, next one, cara banner. Okey, kita pergi lagi sikit. Okey, lagi sikit. And then, okey, this one. Okey. Alright, ini cara calculation pula. Cara nak banner ya, cara nak calculate dia ada dekat sini. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan rajin bolehlah buat ini ya, nak calculate. Yang paling penting adalah cara kita nak menggunakan dia ya. Okey. Kalau ini cara kita nak guna ya, saya terus kita cara nak guna sajalah. Okey. Garis hitam dan putih maksudnya ianya trendless lah, trendless kan. Kalau kata 3 garis putih ataupun hitam berturut-turut, maknanya ianya adalah, kalau kata uptrend, maknanya 3 garis putih directly, 3 maknanya dia uptrend. Kalau kata hitam 3 berturut-turut, maknanya dia adalah downtrend. Reversal iaitu apabila garisan yang lain akan muncul. Itu maksud dia. Okey, kita tengok macam mana. Okey. Macam ni. Tengok jadi senang sikit tuan-tuan dan puan ya. Sebab senang kita tengok, sebab apa? Sebab ada contoh. Okey, kalau macam ni bermaksud trendless, maksudnya dia market sideways. Okey. Kalau macam ni, maksudnya kalau kata macam dia yang confirm bull trend ini, ada confirm bull trend, maksudnya dia ada naik kan, putih 3 putih ni maknanya dia uptrend. Kalau 3 putih terus ni macam dia downtrend. Kalau tuan-tuan belajar candlestick lah, candlestick kalau mana-mana yang dah belajar candlestick kan, kita panggil iaitu 3 black crow ataupun 3 white soldier. Dan ini adalah yang bawah ni, yang bawah sebelah kiri dan sebelah kanan ini, yang ini adalah 3 line break ya. Bermaksud kalau dia naik 3, kemudian dia turun sekali, dia makan 3 sekali ya. Maknanya dia close below the lowest of the putih tu. Baru dia panggil kita reversal. Okey. Okey. Macam nak gunakan? Okey. Kita beli apabila muncul garisan putih. Maksudnya daripada dia hitam, dia keluar putih. Yang tu kita beli. Kenapa kita beli kat situ? Sebab ianya break the previous high, ataupun kita panggil ianya break the kita panggil dia turun maknanya dia kita panggil reversal ya. Dia reverse. Mana kita beli apabila ianya reverse. Dan jual juga apabila ia reversal. Jadi kita gunakan di sini adalah untuk reversal ya. Yang pertama tadi kita gunakan adalah untuk apa? Untuk support resistance, iaitu kaki. Renko kita gunakan untuk trend, dan juga this one untuk reversal. Okey. Macam ni.
Macam ni ya tuan-tuan dan puan ya. Okey, putih ya. Ini macam contohnya kalau di awal dia hitam-hitam, muncul putih, itu kita beli. Kemudian muncul hitam, kita jual, muncul putih kita beli. Dan yang tengah ni kita muncul hitam kita jual, muncul putih kita beli, muncul hitam kita jual. Senang je. Hitam kita jual, putih kita beli. Ya. Okey. Dan dia ada macam ni yang sebutkan tadi, ada 2, 4, 10 line break macam-macam ya. Saya nak tunjuk tuan-tuan dan puan-puan itu satu teknik ataupun satu jenis teknik yang kita guna yang sangat ataupun dia punya signifikan kan. Signifikan. Okey, ini adalah teknik yang kita gunakan dan reversal ini selalunya sangat-sangat apa kita panggil ya? Apa kita panggil? Nak kata memang kata very powerful lah, very powerful ini, iaitu yang kita panggil black shoe, white suit dan a neck ya. Black shoe, white suit, a neck. Kan? Contohnya seperti ini ya tuan ya. Ini adalah kita panggil black shoe, black suit kan. Dia kata maknanya baju putih, kasut hitam, baju putih dan tengkuk ataupun neck lah ataupun collar putih. Itu adalah menunjukkan this is a very strong punya reversal dan ianya akan terus naik. Kan? Kalau dia the way round, iaitu untuk kalau kita contohnya kalau kita panggilkan kalau kita gunakan ataupun reversal ataupun daripada atas yang kita panggil white neck, black suit dan juga black shoe. Black shoe. Nah, ini juga a very powerful atau very strong punya reversal ya. Lepas ini biasanya memang dia akan turun ya. Dia akan turun. Ini adalah very yang kata teknik yang sangat signifikan ya, sangat signifikan. Kalau dalam kagi biasanya adalah Tribuddha tu. Tribuddha tu biasanya yang mesti kita akan tengok dengan cara Tribuddha tu. Kalau Tribuddha tu memang ia reversal lah. Kalau kata di dalam three line yang ni yang kita cari, iaitu black shoe, white suit and a neck. Yang ni, inilah yang pada teknik yang ataupun satu pattern yang biasanya kalau muncul memang dia akan menjadilah kan. It's not 100%. Kan, tetapi can go as high as 85 to 90% ya, tuan-tuan dan puan ya. Okey, ini dia dah. Mana black shoe kan, dia turun-turun ni dia black shoe, white suit dan juga neck. Mana kita belilah. Kita beli dia breakout ni kita beli. Okey. Dan kalau kata yang ni iaitu white neck, black suit dan juga black shoe. Yang ini mana kita akan jual. Kadang-kadang kalau kita macam ni mungkin dia naik balik ya. Tetapi kalau berlaku seperti ini bermaksud that is gone lah. Kata gone case lah. Maksudnya biasanya dia akan terus turun. Okey. Nah, ini tuan lihat ya, contoh di sini ya. Dia turun. Black shoe, white suit dan juga white neck. Lepas itu dia terus naik ya, dia terus naik. Dan di sini juga iaitu white neck, black suit dan juga black shoes. Okey. Yang ini bukan ya, tuan-tuan, pasal apa? Okey. Kita tengok ya. Baik. Dia benda yang maksud kita nak tengok di sini, apakah yang dikatakan black shoe, white suit dan neck ini, iaitu ya kasut kecil ya tuan-tuan dan puan ya, berbanding dengan baju ya. Nah, jadi dia kasut dia tapak dia kecil, kemudian badan dia panjang, bermakna baju dia panjang lah, white suit maknanya panjang, kemudian neck dia pendek. Dan itu. Ini yang cari ni. Kasut, baju dan tengkuk neck tengkuk ya. Sama juga di sini. Neck dia pendek, kemudian dia panjang, black suit dan ianya lepas tu ada black shoe. Black shoe ya. Filosofi dia ataupun orang kata dia punya tasawuf dia kan. Tasawuf buat punya filosofi lah lebih kurang itulah ya. Maksudnya begini ya tuan-tuan dan puan ya. Apabila market naik ya, market naik kemudian dia dah tak naik banyak dah. Kau tengok kalau dia naik ni dia dah tak naik banyak dah sikit dah naiknya. Maksudnya dia punya kekuatan itu dah mula melemah. Kemudian wave of selling datang, that's why dia turun banyak. Ya, dia turun banyak wave selling. Dan this one ini adalah untuk orang kata percubaan untuk membeli ya, untuk naik ke atas balik. Ya, percubaan untuk membeli naik ke atas balik tetapi tak mampu, lepas tu dia all the way down. Itu maksud dia tuan-tuan puan ya. Okey, itu maksud iaitu black shoe, white suit dan juga neck lah. Okey. This teknik three line break ini juga kita boleh gunakan untuk menentukan trend dan juga kita juga boleh gunakan sekali dengan candlestick ya untuk mencari entry dan sebagainya lah. Ini ada black turn around dan okey.
juga dia boleh kita gunakan dengan support resistance, trend line, double top, double bottom. Bukan sama juga contohnya macam ni ya. Kita gunakan macam ni ya. Kita boleh lukis trend line, kita boleh gunakan resistance, kita gunakan support, confirm dan sebagainya, support, new support dan sebagainya. Maknanya kita combine iaitu three line break dengan western punya teknik. Ia juga ada macam sini macam ni atau kita panggil reverse lah, reversal kan, apa lagi ya, support line, macam inilah. Okey, tuan-tuan lihat ya, ada tak ini, this is what we call black shoe. Black shoe ada sini, ada black white suit dan juga neck kan. Jadi sama juga kan, cuma ni neck ni panjang sikit lah, dia panjang kan, dia panjang sikit. That is what you can see kan. So ini adalah antara beberapa contoh-contoh yang kita boleh lihat. Okey, baik, saya nak share sedikit ke tuan-tuan dan puan-puan, iaitu contoh lah counter apa nak tengok ni. Okey, let's say kita tengok counter macam ni. Macam mana kita nak gunakan tuan-tuan? Saya gunakan ini adalah daripada Interpacific Securities, iaitu kalau kita kena chart analisa, semua sama aja tuan-tuan dan puan ya, bukan sama saja, iaitu analisa chart. Dan kita buat macam ini, kita ada line dekat sini, kita tukar saja di sini, iaitu contoh yang pertama iaitu kaki. Okey, kaki gitu kan. Ni kaki, kita pergi panjang sikit lah, bagi banyak sikit. Okey. Tuan-tuan boleh lihat ya. Ianya turun ya, turun dan recover, naik balik ya, naik balik. Remember saya sebutkan tadi iaitu apabila dia turun, dia naik balik, dia recover, kemudian dia turun balik tak sampai separuh ya. Ini tak sampai dia 50%, dia recover, yang ini menunjukkan kekuatan ya, strong ya, strong. Macam ini dia turun, dia naik balik tapi dia turun sampai lebih 50% ya. Tuan-tuan dan puan ya, ini lebih 50%. Ini pun lebih dari 50% ya. Itu yang menyebabkan maknanya ianya adalah weak ya. Ianya weak, tak kuat. Macam ini pun lebih 50%. Yang ini turun, yang ini maksudnya Salam Tuan Haji, tak nampak. Yeah. Tak nampak. Dia Alamak, share sorry. screen. I see man. Sorry. Sorry. Maaf. Sorry, tak nampak dah. Okey. Okey, alright. Okey. Aku cakap seorang ni. Okey. Okey, boleh nampak dah? Okey, dah boleh nampak. Okey, sorry. Okey. Boleh nampak tak saya punya apa cursor ni? Boleh. Boleh nampak juga. Okey, alright. Ulang sekali ya tuan-tuan dan puan ya. Okey. Remember saya sebutkan tadi iaitu kita mesti nak tengok iaitu apabila ianya tukar daripada merah jadi hijau ya. Yang ini ya, kita ataupun tick ataupun thin line kan. Tetapi yang ini contoh macam ni. Ini pun tukar jadi hijau ya, tapi tak kuat. Sebab apa? Dia turun ini, dia recover balik, dia lebih dari separuh. Ya, turun di sini lebih dari separuh. Yang ini pun sama juga, turun lebih dari separuh. Kan? Turun macam ini pun lebih dari separuh jatuh ni. Dia naik balik kan. Sebenarnya naik ni tak kuat. Tetapi bila turun di sini, dia turun balik di sini kurang di separuh. Dia tak sampai. Not less than half of this penurunan ini. Dan dia recover, dia breakout ini adalah strong breakout ya. Tuan-tuan, ini adalah strong breakout. Itu sebabnya dia naik daripada harga sini RM11 sampai harga RM12.45. Jadi itu adalah cara untuk kita menggunakan ya. Menggunakan ataupun apa yang kita panggil iaitu kagi ya, kagi kan. Dia turun juga, yang ini dia kalau macam ni, dia turun dan kita lihat dia turun macam mana. Dia turun banyak candle dia makan. Ya, 1 2 3 banyak dia makan terus ya. Dia terus makan. Ini menunjukkan weakness, terus kita menunjukkan weakness. Maksudnya kalau naik ni tak sampai nak break, tak boleh naik itu tinggi, bermakna ianya menunjukkan dianya adalah penurunan ya. Itu sebab kita lihat dia turun dan terus dia menurun ya. Dan ini juga kita panggil iaitu lower waist dan lower shoulder. Macam ini a higher waist and higher shoulder. Begitu kan. Jadi itu caralah kalau kita nak tengok macam inilah. Ini adalah kalau kita gunakan iaitu yang kita panggil kagi ya. Baik, kita tengok lain pula. Kita tengok gunakan Renko. Okey, Renko. Kan. Renko kita sebutkan tadi iaitu untuk lihat trend. Jadi kita boleh lihat dia trend dia macam mana. Trend dia bermaksud kalau tuan-tuan ikut guna Renko lah, contohlah tuan-tuan guna Renko kan. Kalau tuan-tuan guna Renko, bermaksud kita Renko ini telah pun memberi signal apabila harga dia naik ya, daripada harga dia last daripada 10.48 lebih kurang, dia naik sampai ke 10.80, iaitu apabila dia bermulanya hijau ni,
Dia naik ya. Daripada sampai sini 10.8 sampai keluar yang merah ini, kata kita ambil lah ni, kata teruk sikit kan, yang jauh ni. 12 ringgit dah. 10.8 RM12. Harga sikit lebih kan. Cukup lah tu kan. Cukup lah kan. Cukup lah tu kan. Ataupun di sini contohnya kan. Ini betul, ini sikit. Mungkin dia sikit-sikit. Ini daripada 11.45 dia naik sampai sikit. Dia naik sampai 11.75. Ada juga untung. Yang ini mungkin kita sikit rugi. Yalah, asyik untung je mana boleh kan. Kadang-kadang kita kena rugi sikit lah. Tapi yang paling penting kita ada stop loss. Jadi kalau kita dia turun balik macam ni, kita ada stop loss. Jadi taklah banyak. Kalau kita beli tertinggi pun 11.58, bermakna kita turun sampai 12.26. Jadi taklah banyak sangat kan. Ada sikit je, berapa sen je, bukan 20 sen, 30 sen saja ya berbandingkan dengan keuntungan. Dia keluar di sini hijau pada harga 998 dan dia sampai tertinggi iaitu pada harga 11.50 kan. Cukup lah tu. Betul tak? Kan? Cukup lah tu kan. Dia keluar dah sampai keluar dia keluar yang merah tu daripada hijau tu banyak tu tuan-tuan dan puan ya. Itu kita gunakan teknik yang simple dan mudah saja. Tengok macam mana? Keluar hijau kita beli. Keluar merah kita jual. Simple saja tuan-tuan dan puan. Okey, next one. Okey. Next one kita nak tengok iaitu three line break. Okey. Three line break. Okey. Ini ya. Yang ini yang tengah ni kita tengok ni. Apa ni? Black shoe, white suit dan white neck kan. Lepas tu harga akan naik terus ya. Dia naik dari sini 11.88 naik sampai kepada RM12 lebih ya. $12 belas. Kalau kita tengok di sini kejap saya tengok saya kecilkan sikit. Okey. Yang ni. Ini white collar ya, white neck, black suit dan black shoe ya. Lepas tu apa jadi? Dia turun daripada sini daripada harga daripada RM12 turun all the way sampai kita kalau lower dekat sini sampai ke RM11.58 kan. Jadi itulah macam mana kalau kita tengok serial live yang ini saya gunakan Inter-Pacific Securities punya, iaitu di dalam ini kita pakai carta ini semua ada ya. In fact rasanya tuan-tuan dan puan ni carta lain pun ada juga ya, semua ada ya. Trading view pun ada, yang lain-lain pun semua ada lah. Kan, cuma pada hari ini kita berkongsi sedikit atau saya kongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan iaitu macam mana kita nak gunakan Renko, kita nak gunakan Kagi, kita nak gunakan three line break kan. Jadi kalau kata kita gunakan benda yang biasa tu dah biasa ya, tapi yang ini adalah lebih visualize, kita boleh tengok dan kita boleh carilah apa benda yang ada ni ya. Cuma mungkin saya tak jumpa apa nama tu Tribudas, saya tak jumpa lagi tadi ya. Ada Tribudas tadi? 3 budak, Tribudas, Kagi. Ada Tribudas. Okey, Tribudas. Okey, ini ada satu ini tapi dia tak begitu cantik ya, tak begitu cantik. Ada tak reversal, Tribudas reversal. Tribudas reversal tak ada. Mungkin kalau counter lain lah, counter ni. Tak semua counter ya, tuan-tuan dan puan ya. Kalau kadang-kadang tak ada ya, tak semua counter. Ada kat Tribudas. Tak nampak, tak nampak yang kata dia yang cantik yang Tribudas. Yang ni ada dah, tapi ini ada 1, 2, 3 ya ini ya. Tapi dia sideways, tapi dia ada ni. Pun ni ada juga sebagai Tribudas. Tapi yang dia tak begitu cantik. Kan 1, 2 dan ini adalah 3 ya Tribudas. Tapi tak begitu cantik. Okey, baik. Saya akan buka peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan, iaitu mungkin untuk bertanya ya, bertanya soalan. Saya kembalikan kepada Cik Syaz, silakan. Okey, terima kasih ya Tuan Haji Zainal. Dalam sejam ya kita dapat banyak sangat input berkenaan teknik Renko, teknik Kagi dan teknik three line break. So sebelum tu siapa yang nak bertanya soalan boleh type soalan anda di Q&A box ya. Okey, okey, saya boleh nampak tuan-tuan dan puan-puan punya apa tu soalan juga, iaitu